We are the world 25 for IT di Ria 897 FM. Ramai yang suka versi asal, ada yang kata versi baru tu refreshing. Tapi tak kisah, yang penting kita bersatu hati. Kalau boleh tu kita nak lihat semua orang ada rumah. Kita tak mahu tengok orang merempat, tertipu oleh ejen hartanah yang tidak boleh dipercayai dan sebagainya. Jadi inilah masanya untuk anda tanyakan betul-betul dengan ejen hartanah yang boleh dipercayai. Salah seorang dari yang kita maksudkan tu ialah Ghazali Aspa dan Sharifah dari Propnex Team Norris. Hello guys. Selamat pagi Syed dan para pendengar sekalian. Apa khabar semua? Baik. Baik, Alhamdulillah. Kita sedang mencari-cari ejen yang boleh dipercayai. Ialah kita nak tengok semua orang ada rumah, tak nak tengok orang berempat. Ya. Jadi sekarang ni kita nak tanyakan pada Gaz. Baru-baru ini di akhbar ada melaporkan tentang setengah keluarga yang mendapati mereka tidak dapat membeli rumah atau flat yang satu lagi setelah mereka menjual flat mereka. Mengapa agaknya ni terjadi, Gaz? Okey, memang agak sedih lah bila kita mendapati laporan di akhbar-akhbar di mana keluarga-keluarga yang tidak mempunyai tempat berteduh ataupun terpaksa berkongsi tempat berteduh dengan ahli keluarga yang lain. Pada pendapat Gaz, dalam 2 tahun yang lepas ni, di mana harga pasaran hartanah ni semakin hangat, ada beberapa faktor yang contribute terhadap kejadian seperti ini. Jadi Gaz akan share 3 faktor yang Gaz rasa paling terselah di mana keluarga tersebut menghadapi masalah untuk membeli. Dan pada pendapat saya, senario-senario ni boleh dielakkan dengan jika seorang tu lebih prihatin lah. Okey, yang pertama Ghazali dapati yang ada setengah penjual flat tu yang didorong oleh kenaikan harga tu, tergesa-gesa menjual flat mereka tanpa membuat cek dengan pihak tertentu seperti pihak HDB ke atau pihak bank, whether mereka boleh mendapatkan pinjaman untuk flat yang satu lagi. Umpamanya ada daripada setengah mereka ni dah ambil pinjaman 2 kali daripada pihak HDB dan dijanjikan oleh setengah-setengah pihak yang mereka boleh membuat rayuan untuk mendapat pinjaman yang ketiga. Itu tidak benar kerana walaupun boleh dibenarkan tetapi itu case to case basis. Ya, dan jangka masa di mana pinjaman itu boleh diluluskan tidak ditetapkan. Bermakna ada setengah appeal tu memakan masa lebih daripada 1-2 bulan. Jadi bila mereka jual flat mereka tu, mereka ada time period untuk mencari rumah yang satu lagi kan. Kalau mereka tak ada tempat tinggal yang satu lagi, dan sekiranya appeal mereka tu tidak diluluskan dan mereka tidak boleh membeli flat yang satu lagi, dan bila tempoh masa untuk nak register rumah yang jual tu, mereka akan menghadapi masalah seperti inilah. Itu satu situasi. Dan yang kedua pula, pada mereka yang yang tahu mereka tak boleh dapat pinjaman HDB dan harus mengambil pinjaman daripada bank, tetapi tidak membuat in principle approval daripada pihak bank itu dahulu. In principle approval bermakna sebelum membeli barang rumah tu, membuat apa-apa, mereka harus cek dengan pihak bank whether mereka tu boleh dapatkan pinjaman ke tidak. Kerana mereka ada yang fikir yang berpendapat bahawa 5 tahun dulu mereka boleh dapat pinjaman bank jadi sekarang ni confirm tak ada masalah. Tak semestinya kerana undang-undang untuk meluluskan pinjaman tu lebih ketat berbanding dengan 5 tahun yang dahulu. Pada mereka yang mempunyai masalah kad kredit atau lambat bayar, kereta lambat bayar, ataupun pernah isu cek bounce, ini semua akan reflect dalam credit bureau report mereka. Dan pihak bank agak mengambil serius tentang situasi demikian dan tidak akan meluluskan pinjaman mereka. Betul. Jadi itu faktor yang pertama. Yang kedua tu, pada pendapat saya pula, ada mereka yang kebanyakan yang tak dapat beli tu kerana tidak membuat perkiraan yang terperinci. Now, pada pasaran hangat seperti ini memang bagus untuk jual kerana harganya tinggi. Tapi nak beli pun harga tinggi kan. Jadi mereka harus membuat perkiraan yang merangkungi tentang tunai atas taksiran flat yang mereka akan beli tu. Jadi kalau mereka jual rumah flat mereka sekarang dan mendapat keuntungan dalam lingkungan 30-40 ribu untuk downgrade ke beli flat yang satu lagi, kalau nak kirakan tolak komisen, tolak duit nak pindah, tolak duit nak renovate sikit lebih kurang, duit tunai atas taksiran, anything bawah 40,000 tu tak cukup buat masa ni. Sekurang-kurangnya minimum 50 hingga 60,000. Itu pun mereka tak boleh cerewet tentang rumah yang nak dibeli tu. Dan yang terakhir sekali adalah mereka yang
bertujuan nak selepas menjual flat mereka tu, mereka nak beli di kawasan yang betul-betul tertentu. Bermakna ada yang nak jual flat mereka di umpamanya lah nak jual di Tampines, tak beli dekat Jurong, tapi Jurong nak antara blok 800 sampai 810 kerana nak dekat dengan mak mentua, kerana nak hantar anak senang lah ini. Mereka harus prihatin yang sekarang ni supply terhad. Jadi nak cari rumah di spesifik location dengan kriteria yang mereka nak tu tak semudah dulu kan. Jadi mereka boleh hampa bila mereka tiba masanya jadi nak keluar dan cari rumah. Jadi kalau tak diterangkan dengan lebih awal oleh ejen-ejen hartanah mereka akan rasa tertipu. Jadi maksudnya langkah yang patut mereka ambil tu ialah mencari ejen yang boleh dipercayai, yang akan menerangkan segala secara terperinci. Bagi pihak kita yang senangnya tu kalau kita tak boleh pendapat kita punya standpoint, kita punya principle is that kalau kita tak boleh dapatkan penyelesaian untuk you punya pembelian rumah, kita tak akan jual rumah yang sekarang ni. Yes. Jadi itulah prinsip pertama kami lah. Jadi kalau anda sedang mencari-cari ejen hartanah yang boleh dipercayai, yang akan menerangkan secara terperinci, sebab Gas ni orangnya teliti dan kalau boleh dia nak terangkan dari A to Z, tapi memandangkan tak cukup masa, yang penting ada telefon Gas. Talian hotline Gas berapa? 900 11 632. Sekali lagi Gas.